Awal hari ini, Mahkamah Tinggi mendapati bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah atas semua 7 pertuduhan berkaitan penyelewengan dana, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berhubung kait dengan dana syarikat SRC International. Jadi apa yang boleh kita jangkakan selepas ini? Kami mahu berbincang bersama Peguam Arik Zakri yang kini sudah bersedia di talian untuk memahami proses perundangan kes ini. Halo Arik. Selamat petang. Selamat petang, Arik. Datuk Seri Najib Tun Razak didapati bersalah atas kesemua 7 pertuduhan melibatkan dana SRC International. Jadi, Arik, dari segi proses undang-undang, apakah antara senario yang boleh berlaku selepas ini? Sepatutnya dalam peringkat ini, seseorang tertuduh yang didapati bersalah hendaklah dijatuhkan hukuman yang ditetapkan oleh mahkamah setelah mengambil kira rayuan. Rayuan dalam konteks ini bukan rayuan ke Mahkamah Rayuan, bukan. Tapi rayuan mitigasi untuk meringankan hukuman-hukuman yang bakal dikenakan. Setelah itu, mahkamah akan menjemput pihak pendakwa raya untuk memberi hujahan dari aspek pemberatan hukuman. Dalam kes-kes general crime atau kes-kes yang melibatkan mangsa yang manusia seperti kes rogol, kes pukul dan sebagainya, mahkamah juga menjemput mangsa untuk memberikan apa dikatakan sebagai victim impact statement, iaitu penyataan daripada mangsa yang menyatakan kerugian berkenaan. Jadi dalam kes ini, saya tidak tahu sama ada mahkamah akan menjemput ataupun pendakwa raya akan mencadangkan mangsa yang mungkin dikatakan sebagai entiti corporate yang telah kerugian untuk memberikan victim impact statement. Jadi setelah mendengar mitigasi dan hujahan pemberatan dari pihak-pihak yang mungkin sedang dijalankan sekarang, saya difahamkan setakat 5.30 tadi masih dalam perjalanan. Saya tidak ada update langsung selepas itu. Jadi mahkamah hendaklah menjatuhkan hukuman. Adalah perkara yang lazim, hukuman dijatuhkan pada hari sama yang keputusan. Tetapi dalam kes-kes, termasuk kes-kes yang saya juga kendalikan, mahkamah juga boleh menangguhkan jatuh hukum pada tarikh yang lain. Tapi biasanya tarikh yang singkatlah. Sebab walaupun ada konsep penggantungan pelaksanaan hukuman sementara rayuan, tidak ada konsep menggantungkan sabitan. Jadi setelah hukuman dijatuhkan, saya tidak dapat berkomen apakah hukuman yang mungkin dikenakan. Tetapi undang-undang memberikan sehingga 20 tahun dan denda, dan juga ada aspek multiplier untuk kesalahan di bawah SPRM Section 23 tu. Jadi pihak yang ingin merayu, dia hendaklah memfailkan rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi, yang ada bidang kuasa untuk mendengar rayuan itu. Seseorang tu dia tidak ada hak sendiri untuk merayu. Tapi dalam kes ini, dia ada hak untuk merayu sebab undang-undang memberi beliau hak untuk merayu. Jadi, bila dia merayu, bukan automatik dia akan kekal di luar. Dia kena minta hukuman yang dijatuhkan itu digantungkan. Ini bukan yang automatik. An appeal does not operate as an automatic stay of execution. Jadi dia kena merayu dan dia kena minta menggantungkan pelaksanaan sementara menunggu proses rayuan itu selesai. Dalam kes ini, kes bermula di Mahkamah Tinggi. Oleh itu, tertuduh tersebut boleh merayu ke Mahkamah Rayuan. Tempoh yang diberikan di bawah kaedah-kaedah Mahkamah Rayuan 1994 ialah dalam masa 14 hari dari tarikh sabitan. Jadi beliau kena failkan notis rayuan ke Mahkamah Rayuan dalam masa 14 hari. Selepas itu, pihak mahkamah akan kumpulkan apa yang dikatakan sebagai rekod rayuan. Dia akan dapatkan alasan penghakiman bertulis daripada hakim yang arif yang membuat keputusan. Dia akan kumpulkan salinan ekshibit semua. Dia akan kumpulkan dalam apa dikatakan sebagai rekod rayuan. Dalam masa 10 hari dari tarikh penerimaan rekod rayuan, seseorang tertuduh
memfailkan alasan rayuan tersebut. Apa saya kata sebagai petition rayuan. Proses ini akan ambil masa biasanya berbulan-bulan. Dalam kes commercial crime, kes jenayah komersial seperti ini tentu melibatkan banyak-banyak ekshibit dan banyak-banyak jilid-jilid rekod rayuan untuk dikumpulkan. Jadi Mahkamah Rayuan selanjutnya bila dah bersedia, bila pihak-pihak bersedia akan diarahkan hujahan difailkan. Mahkamah Rayuan ni, proses rayuan ni dia dianggap sebagai satu kesinambungan daripada perbicaraan. It is a continuation of the hearing. Oleh itu Mahkamah Rayuan mempunyai kuasa untuk semak balik seluruh keterangan kes perbicaraan dari awal sampai akhir. Bukan saja untuk menentukan sama ada seseorang itu bersalah atau tidak, tapi untuk melihat sama ada proses perbicaraan dijalankan menepati prosedur atau tidak. Jadi, adakah proses rayuan ni akan mengambil masa bertahun-tahun dan selepas proses rayuan, apa lagi option undang-undang yang ada buat Datuk Seri Najib? Okey, firstly, selepas Mahkamah Rayuan pun, whatever the decision, dia ada satu lagi peluang ke Mahkamah Persekutuan. Kalau dia menang di Mahkamah Rayuan, pihak pendahulu raya pun ada peluang untuk merayu ke Mahkamah Persekutuan. Jadi proses ini memang boleh mengambil bertahun-tahun. Itu pun saya rasa boleh jadi expectation kita lah. Saya bagi contoh, katakan kes sodomi 2 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertuduhan 2008, bicara mula 2010. Dibebaskan 2012. Disabitkan Mahkamah Rayuan 2014 dan disahkan sabitan oleh Mahkamah Persekutuan 2015. Jadi dari sabitan dari pertuduhan 2008 sehingga Mahkamah Persekutuan 2015, tahun-tahun itu kes high profile yang bukan commercial crime. Jadi ambil itu sebagai contoh. Kita boleh expect proses ini ambil masa yang lama. Dan ini adalah sebahagian daripada yang diberikan hak seorang tuduh. Bukan kepada tertuduh tertentu ataupun tertuduh VIP ke apa. Semua pihak berhak untuk merayu 2 kali. Tertakluk kepada syarat-syarat. Jadi saya harap itu dapat menjawab soalan lah. Dia akan ambil masa lama. Okey, Arief, kita masih menunggu keputusan mahkamah. Tetapi sekiranya senarionya hari ini ialah hakim menjatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak, apa akan berlaku kepada beliau? Adakah beliau akan ditahan serta-merta? Bagaimana? Beliau ialah generally dia boleh dimasukkan dalam penjara teruslah. Tapi itu penyataan yang umum lah. Biasanya peguam dia akan berusaha untuk memohon kepada mahkamah. Dia akan kata, "Ya Arief, kami berhasrat untuk mengemukakan rayuan ke Mahkamah Rayuan. Kami memohon pertimbangan Yang Arif untuk menggantungkan hukuman." Jadi pihak pembelaan, peguam bela, dia boleh memohon kepada mahkamah yang jatuhkan hukuman ataupun kepada mahkamah yang mendengar rayuan. Jadi saya expect petang ini, lepas jatuh hukum, saya expect peguam akan memohon digantungkan hukuman. Okey, Arief, soalan terakhir mengenai implikasi terhadap Datuk Seri Najib sebagai ahli parlimen pekan apabila sudah didapati bersalah, adakah beliau masih boleh memegang jawatan ahli parlimen? Boleh kerana beliau dalam proses rayuan. Tetapi itu setakat keeping dia punya status sebagai ahli parlimen lah. Untuk bertanding itu persoalan yang lain. Baik. Terima kasih Arief kerana berkongsikan pandangan mengenai proses undang-undang dalam kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau disabit kesalahan atas kes dana SRC International.